Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke The Mudir Podcast, rancangan yang membincangkan tentang bisnes pendidikan, tuition dan pengajian Islam. Dalam episod ini, kita menjemput Ustazah Najihah, pengasas Akademi Najah, untuk berkongsi tentang kepentingan SOP kepada pusat pengajian. Di samping menjalankan akademi sendiri, beliau telah mengasaskan komuniti Quran An-Najah yang terdiri daripada pengajar dan pengusaha pusat pengajian Al-Quran. Beliau juga adalah alumni Protege CMN dan AUTP, Akademi Usahawan Tuition Professional. Dalam episod ini, beliau bincangkan tentang kepentingan SOP dalam usaha mengembangkan pusat pengajian berdasarkan pengalaman beliau sendiri. Bagi tutor persendirian pula, perkongsian ini akan membantu anda fikirkan tentang langkah seterusnya untuk anda tingkatkan potensi anda. Dengar sampai habis untuk belajar cara untuk mula membina SOP anda sendiri. Tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput Ustazah Najihah. Silakan. Terima kasih Tuan Zubair daripada Mudir sudi menjemput saya untuk sesi sharing atau sesi perkongsian pada malam ini. Alhamdulillah, bersyukur kepada Ilahi dengan izin dan rahmat dan kasih sayang Allah SWT. Malam ini kita diberi kesempatan untuk berada di dalam satu majlis ilmu yang mana selalu disebut-sebutkan majlis ilmu ni adalah salah satu taman-taman syurga, Raudatul Jannah. Jadi kita sedang berada dalam taman-taman syurga yang mana walaupun kita ni belajar ni majlis ilmu lah belajar secara online masih juga dipanggil majlis ilmu. Mudah-mudahan setiap apa yang dikongsikan pada malam ini dapat memberi manfaat, dapat membantu tuan-tuan, puan-puan, guru-guru, para asatidzah. Moga-moga dengan apa yang saya sampaikan ini daripada pengalaman saya kongsikan supaya dapat membantu tuan dan puan-puan dalam membangunkan pusat pengajian yang lebih tersusun dan berstruktur, insya-Allah. Itu harapan kita lah untuk program malam ni. Pertama-tamanya saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Mudir kerana sudi memberi saya kesempatan dan peluang ni untuk berkongsi. Ini adalah salah satu cara yang mana dengan adanya platform-platform sebeginilah kita dapat menyampaikan ilmu. Sebab bukan senang kita nak bercerita tentang pusat pengajian, pengusaha pusat pengajian. Biasa kita dengar program-program kepada sekolah ataupun program pada pusat tuition. Tapi pada pusat pengajian ni jarang-jarang ada. Jarang sekali ada. Jadi siapa yang berada dalam sesi kali anda adalah orang yang special. Anda adalah insan-insan yang terpilih untuk mendengar, untuk mengutip segala ilmu yang akan disampaikan sekejap lagi. Tuan-tuan dan puan-puan yang mana ada impian untuk membina karier sebagai guru Quran. Bukan sekadar anda saja yang mengajar. Kalau sekarang mungkinlah anda yang mengajar dan dia ada impian untuk membina pusat pengajian. Dia nak ada center sendiri. Dia nak ada tim tutor bawah dia. Dia nak ada tim guru-guru Quran yang mana dia boleh mendidik, membantu lebih ramai pelajar-pelajar, membantu lebih ramai masyarakat di luar sana celik Quran. Saya nak share sikit. Apa pengalaman-pengalaman yang saya dah lalui? Saya mula serius berkecimpung dalam bidang Al-Quran sejak tahun 2016. Yang mana kalau ikutkan daripada background pengajian saya waktu zaman belajar dulu, saya adalah seorang pelajar accountant. Macam mana saya boleh terjebak ataupun berkecimpung dalam bidang pengajian Al-Quran ini? Disebabkan minat. Kita berada dalam satu industri yang namanya industri pendidikan. Industri pendidikan ni ada banyak cabang dan kita berada di bidang pendidikan Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, ustaz-ustazah yang punya pusat pengajian, anda sekarang ni berada di satu cabang yang namanya industri pendidikan tuition bidang Al-Quran. Cuma ada yang menjalankan pusat tuition daripada rumah. Ada yang memang ada center. Jadi kena jelas tahu sebab tajuk hari ini adalah tajuk yang sangat penting untuk membantu guru-guru, tutor-tutor, ustaz-ustazah yang ada impian nak membesarkan tim, yang ada impian nak membina center yang berkualiti dan melahirkan para yang berkualiti dari segi bacaan Al-Quran dan Iqra' mereka. Okay, jadi itulah pengalaman saya. Jadi daripada start tahun 2016 tu, saya mula daripada zero. Saya memang tak berapa mahir ilmu Al-Quran. Asalnya tak mahir. Tajwid pun lintang pukang. Maksudnya tak apa nak kenal hukum tajwid dengan sebaik-baiknya. Tapi apa yang saya buat? Pergi belajar. Sebab saya sedar. Saya minat. Cuma ilmu tajwid kurang mahir. Tahulah kalau bacaan tu dengung ke tak dengung, panjang ke pendek tu tahu. Tetapi nama hukum selalu terlupa, selalu tertukar. Kan ramai anak murid kita macam tu. Jadi pergi belajar, hadir seminar, ambil kursus. Akhirnya dengan izin Allah saya mendapat tauliah mengajar Al-Quran. Yang penting minat. Bila kita ada minat, kita sanggup buat apa sahaja. Bila kita minat, kita akan usaha untuk meningkat
meningkatkan credibility kita dalam profession yang kita dah ceburi. Minat tu akan menjadi push factor untuk kita buat lebih baik, improve diri. Sekarang ni aku dah ada minat, dan macam mana aku nak kembangkan minat itu? Salah satunya kita ada impian nak membesarkan ataupun nak buka center sendiri. Jadi nak ada pusat pengajian, apa yang tuan-tuan dan puan-puan perlu buat ialah selain daripada buat marketing, benda yang paling utama juga adalah mengenai SOP. Pernah dengar SOP? Kalau ikut zaman tahun 2020 adalah tahun yang mana kita semua didedahkan dengan perkataan ataupun disebut kalimah SOP itu setiap hari. Jadi apa kena mengenai SOP dengan pusat pengajian? Apa pentingnya SOP kepada pusat pengajian? Ingat, kalau kita ada cita-cita untuk membina homeschooling ke, center ke, kita mesti ada asas mengenai SOP. Kerana SOP ni akan memudahkan kerja. Memudahkan kerja kita sebagai pendiri, memudahkan kerja kita sebagai pengusaha, memudahkan kerja kita sebagai pemilik pada pusat pengajian. Bebanan kerja kita yang sepatutnya adalah 100% pada tugasan tersebut dapat dikurangkan pada 50%. Jadi 50% tu kita boleh fokus dan tumpu kepada aktiviti lain. Contohnya marketing untuk menambahkan kemasukan pelajar baru, untuk mencukupkan permintaan pelajar-pelajar. Jadi mari kita lihat apakah itu SOP. Dalam bahasa Inggerisnya, Standard Operating Procedure, iaitu merupakan satu arahan kerja dan garis panduan terperinci berkenaan sesuatu tugas yang bertulis dan didokumentasikan. Dia adalah satu arahan kerja, garis panduan yang mana kita terangkan secara terperinci daripada A to Z berkenaan sesuatu tugas ataupun sesuatu perkara dalam bentuk bertulis, dalam bentuk Microsoft Word ke, nak bentuk dalam bentuk slide ke, terpulang. Jadi itulah makna SOP. Kalau anda nak bergerak laju, memang kena ada tim. Tapi kalau tak ada cara yang betul untuk handle tim, susah juga. Jadi mengapa perlu ada SOP? SOP ni datang dalam bentuk dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dijalankan secara kronologi, secara teratur, hierarki, step by step, tu masuk kronologi. Untuk membantu anda menyiapkan kerja, untuk mendapatkan hasil kerja dengan berkesan daripada pasukan anda dengan kos yang rendah. Dia satu bentuk dokumen. Tak kisah dokumen tu datang dalam bentuk apa. Ada orang buat dalam bentuk video, ada juga dah didokumentasikan dalam bentuk PDF. Ada yang dibukukan. Jadi SOP ni boleh buat dalam apa-apa jua bentuk dokumen yang menjadi pemudah cara untuk difahami oleh pekerja kita, staff kita, tutor kita, guru-guru kita. Okey, baik. Jadi apa ke fungsi SOP kepada pusat pengajian? Apa fungsi dia? SOP sebenarnya dia berperanan sebagai konsistensi. Konsisten ni maksudnya apa? Sama je. Maksudnya kalau tutor A datang mengajar, sama macam mana tutor B datang mengajar. Contoh ya, kita ada tutor C pula. Tutor C ni dia baru datang, dia baru join. Jadi macam mana dia nak memulakan kelas? Menggunakan SOP. Jadi tutor A pun mengajar cara yang teknik yang sama, tutor B pun menggunakan teknik yang sama, tutor C pun menggunakan teknik sama. Walaupun tutor C tu baru masuk, konsisten. Jadi kualiti tu dapat dijaga dengan konsisten. Tak adalah orang A buat cara dia, tutor B teknik dia lain pula, tutor C dia baru nak masuk, dia pun tak tahu, dia terkial-kial nak buat kerja, nak mengajar tu tak tahu mana nak dimulakan. Baik, yang kedua, ia dapat mengurangkan kesilapan. Kita ni manusia biasa melakukan kesilapan. Hari-hari ada je. Walaupun betul kita selalu buat. Kadang-kadang kita terlupa. Manusia, dia tak ada masalah. Kita faham A to Z gerak kerja. Tapi kalau bagi staff baru yang kita nak ambil, dia nak fahamkan tu, takkanlah hari-hari kita nak bercerita kat dia. Oh, tak lalu. Kita pun banyak kerja. 5 minit sekali ni, staff kita datang kat kita. Wan, macam mana? Ustazah, macam mana ni? Ustazah, asyik-asyik tanya. Tak faham-faham. Akhirnya kita yang pening kepala. Kadang-kadang walaupun kita ada tutor tu dah lama dengan kita rasa dia dah faham sepenuhnya. Tak juga, kadang-kadang ada perubahan yang berlaku, dia perlu penjelasan. Kadang kita kena ikut keadaan. Ada keadaan yang memerlukan SOP baru, maka kita kena keluarkan SOP baru. Apa yang diperlukan dengan situasi semasa tersebut? Sesuai tak SOP tu? Mungkin akan datang, 2 tahun akan datang SOP yang sama dah tak boleh guna pakai. Jadi kena tukar ataupun kena penambahbaikan. Okay, jadi SOP ni pun sentiasa perlu dikemas kini. Dan yang ketiga, dia menjadi alat komunikasi. Sepatutnya tugas anda untuk menyampaikan atau briefing lah. Briefing tentang tugas,
tentang tanggungjawab, apa yang kena buat. Benda tu dah didokumentasikan. Bagi kepada tim anda. Bila ada masalah, rujuk kepada SOP. Okey, baik. Sekiranya anda sebagai pendiri pusat pengajian tak ada SOP kerja, apa yang akan terjadi? Yang pertama, kualiti kerja tidak memberangsangkan. Bila tak ada SOP, contohnya SOP mengajar, SOP cara pengajaran. Bila guru A yang masuk dulu dah di briefing, okey, nak mengajar macam ni, kena buat macam ni, okey, dia dah dapat. Datang guru B, dia lambat sikit, kita tak sempat nak terang. Okey, awak kena mengajar kelas ni je. Tak tercerita pun A to Z apa yang perlu dibuat. Jadi dia tahu tak nak buat apa? Dia tak tahu. Jadi bila dia nak mengajar, dia buat apa? Dia kata tak apalah, ikutlah cara saya, jadi kelas berjalan. So sama tak kualiti guru A dengan guru B? Tutor A dengan tutor B? Tentulah tak sama. Jadi apa yang berlaku? Guru A dapat mengajar dengan baik. Pelajarnya ada peningkatan. Tapi guru B, dia tak dapat sampaikan dengan baik. Malah apa yang berlaku? Yang kedua, yang terjadi ialah timbul banyak masalah. Datang pelbagai aduan daripada klien. Klien A datang. Apa ni guru Ustazah B ni? Anak saya hari ni tak dapat join kelas. Ustazah tak ingatkan ke? Alamak. Datang lagi aduan. Apa ni? Anak saya hari ni mengaji je. Tak ada ke belajar, tak ada aktiviti ke? Dia dah bosan dah. Dia baca je, dia dah bosan, dia dah penat. Contoh, dia datang pelbagai aduan sebab kita tak ada SOP. Dan yang ketiga, kesannya ialah tak tahu tugasan ataupun peranan masing-masing. Orang admin tak tahu apa yang kena buat. Okey, dia dah selesai kerja dia yang hari ni, esok dia tak tahu kerja apa lagi dia nak buat. Sebab dia tak jelas, tak ada SOP. Orang marketing pun tak tahu apa ni nak kena buat. Nak buat bahan tu berapa kali, dia tak jelas. Lepas tu dia datang kat kita tanya dan bertanya. Orang bahagian panitia yang uruskan guru pun tak jelas. Apa nak buat ya? Dengan Twitter ni saya tak tahu. Nak tengok apa, nak pantau apa. Tak jelas dengan tugasan. Bagi guru-guru, ustaz-ustazah yang mungkin sekarang menjadi tutor persendirian, private tutor, maksudnya anda lah guru yang bukan di bawah mana-mana agensi. Inilah masanya anda belajar, kenal dulu apa yang peranan anda ataupun rutin harian. Sebab bila anda tahu dah rutin kerja harian tu, rutin harian kerja itu akan boleh dipindahkan menjadi SOP. Jadi lepas ni kalau anda nak ambil guru baru, anda dah ada dokumentasi tu, apa yang anda buat? Bagi je. Duplicate kerja anda kepada guru baru. So akan hasil tak kualiti yang sama? InsyaAllah akan berhasil. Sebab dia buat apa yang anda pernah buat. Jadi inilah sebenarnya manfaat ataupun kelebihan SOP kepada pusat pengajian. Yang pertama ialah dapat mengekalkan kawalan kualiti untuk piawai yang telah ditetapkan. Maksudnya apa? Dapat jaga konsistensi. Konsistensi kualiti itu sendiri. Maksudnya guru boleh mengajar macam mana anda mengajar. Kualiti yang anda nak itu yang akan anda dapat duplikatkan kepada staf anda, pada tenaga pengajar anda sebab anda dah ada SOP. Ikut apa yang anda dah pernah buat, dah biasa buat daripada pengalaman. Sebab tu siapa-siapa yang mengajar sekarang ni, pengalaman tu tolong dokumentasikan. Tolong tulis apa yang anda buat. Mungkin sekarang tak nampak, tapi mungkin tahun depan, bulan depan, awal tahun depan, 2 tahun lagi, bila anda nak buat pusat pengajian sendiri ataupun nak menambahkan tutor, anda dah tahu dah kena buat apa. Apa yang anda biasa buat itu yang anda boleh sampaikan kembali kepada staf yang baru. Dan juga dari segi kualiti pengajaran. Sebab ada pusat pengajian, cara pengajarnya ataupun teknik mengajarnya lain. Teknik pengajaran untuk pusat pengajian A lain. Teknik pengajaran untuk pusat pengajian B pun berbeza, tak sama. Jadi kalau ada guru baru masuk, dia kena belajar A to Z tentang teknik pengajaran untuk pusat pengajian tersebut. Macam ni dia nak belajar? Dengan melalui SOP, garis panduan yang diberikan. Jadi dia jelas nak guna buku apa, silibus apa, topik apa nak dibawa, sesi kelas tu macam mana, itu kena semua jaga. Itu adalah kawalan kualiti pengajaran sebenarnya. Baik, yang kedua, SOP ini juga dapat mencegah pengetahuan dan maklumat daripada hilang. Ingat ya, guru-guru, ustazah, tuan-tuan, puan-puan, bila kita menjadi pemilik kepada pengusahaan yang kita jalankan, bukan selama-lamanya staf itu akan bersama kita. Bukan selama-lamanya guru-guru itu akan bersama kita. Ingat benda tu. Walaupun dia bagus macam mana sekalipun, satu hari nanti dia akan pergi. Ingatlah benda ni. Sebab bila kita ada staff yang sangat bagus, dia berkualiti, bila satu hari dia hilang, kita akan down. Sebab kita rasa, ya Allah, sebabkan dia lah
pusat pengajian kita naik. Bila anda anggap macam tu, apa jadi? Anda akan down bila dia hilang. Hilang motivasi bila dia tak ada. Jadi macam mana nak buat? Jadi sebelum dia pergi ataupun dia menghilangkan diri, ni pesanan saya. Sebab saya dah ada pengalaman dan saya tahu dapati ramai guru-guru juga alami benda yang sama. Suruh dia tulis apa yang dia buat ataupun tulis langkah-langkah kerja yang dia buat tu untuk didokumentasi. Contoh saya bagi, laporan mengajar, apa yang perlu diisi kan, laporan tu nak buat macam mana. Jadi lepas ni kalau ada pertukaran guru baru, jadi guru baru dah tahu nak kena buat apa sebab dah ada dokumen, dah ada SOP, dah ada laporan mengajar yang lepas. Dia dah tahu dah bacaan pelajar yang lepas, dia tahu dah kat mana dia baca sekarang, dia dah belajar tajuk apa, mengajinya sampai mana, apa aktivitinya. Jadi dia boleh menjadikan dokumentasi yang lepas atau laporan yang lepas itu, laporan yang lalu, laporan daripada guru lama tu sebagai rujukan untuk dia menjalankan kelas. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, bila ada SOP, kita dapat mewujudkan bahan latihan kepada siapa? Kepada pekerja baru, staf baru, tutor baru, intern baru. Contoh kalau ada ambil pelajar intern, pusat pengajian boleh ambil pelajar intern untuk membantu dari segi gerak kerja. Contohnya kerja admin, bahagian marketing, bahagian sales, boleh ambil pelajar intern. Syaratnya berdaftar di bawah SSM, Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Kita boleh buat sesi training menggunakan SOP yang ada. Baik, dan yang keempat, SOP menjadi dokumen untuk menambah baik aliran kerja. Seperti saya kata di awal tadi, SOP ni boleh bertukar, boleh berubah mengikut situasi dan keadaan. Contoh, sebelum pandemik, SOP ni adalah kita fokus pada kelas fizikal. Kan semua orang buat kelas fizikal, pergi ke rumah, home Quran, kita mengajar ke rumah pelajar. SOP-nya lain. Tapi bila berlaku pandemik, semua kena berubah menjadi online. Jadi SOP untuk kelas online dah bertukar. Kat situlah kita dapat tambah baik aliran kerja. Benda yang sama, topik yang sama iaitu SOP mengajar. Tetapi perjalanan dia step mengajar tu untuk kelas fizikal dengan kelas online ada perbezaan. Baik, so itulah 4 manfaat kenapa SOP sangat perlu kepada pusat pengajian. Jadi sekarang persoalannya, ramai orang bertanya, Ustazah macam mana nak membina SOP? Dah faham dah SOP tu perlu? Dah faham dah SOP tu penting? So macam mana nak buat? Macam mana kita nak tulis? Baik, ada 5 langkah yang boleh kita gunakan untuk membina SOP yang mudah dan berkesan. Langkah yang pertama, bila kita nak memulakan membina SOP, buatlah senarai proses. Senaraikan. Contohnya, setiap hari kita ada buat kelas. Itu memang wajib lah kan? Sebab nama pusat pengajian. Aktiviti utama adalah mengajar. Jadi aktiviti utamanya dalam senarai tugasan tu adalah yang pertama mengajar. Apa lagi senarai yang kita buat? Senarai untuk mendapatkan pelajar baru. Tu. Buat je, tulis je apa yang anda buat selalu. Selama sebulan tu, gerak kerja tu apa yang anda buat selalu. Tulis. Okey, dah tahu kita dah senaraikan semua tugasan, baru kita pergi langkah yang kedua. Kenal pasti audiens. Baik, contoh yang pertama tadi. Tugasan pertama adalah mengajar. Siapa audiens kita? Guru. So ada sekali guru kan, tutor. Sebab yang nak mengajar tu tutor. So yang kita nak sampaikan SOP ini adalah kepada guru Quran. Okey, langkah yang ketiga. Tentukanlah objektifnya. Apa tujuan SOP ni dibina? Tujuannya untuk membantu guru-guru memulakan kelas. Contoh, membantu guru-guru baru untuk memulakan kelas yang pertama. Contoh, kalau guru lama lain pula. Jadi stage yang keempat, itu di stage yang keempat. Kita dah tahu dah objektif kita nak buat tu untuk guru baru memulakan kelas. Dia nak mengajar. Pilih format yang sesuai. Baik, apa format yang sesuai? Okay, dalam untuk membina SOP ada 3 jenis format yang kita boleh gunakan. Format yang pertama yang boleh digunakan adalah step by step SOP. Maksudnya step by step ni ialah kita tulis langkah demi langkah. Itu maksudnya. Format yang kedua yang kita boleh guna pakai ialah namanya format hierarki. Yang mana format ni macam bentuk piramid. Yang mana kita boleh pada atas. Daripada atas ke bawah. Itu namanya format hierarki. Format ini sesuai untuk kalau kita ada tugasan ataupun kita ada sepanduan terlalu kompleks, terlalu banyak. So kita nak jadikan dia dalam bentuk yang mudah dipahami adalah dengan menggunakan format hierarki. Baik, yang ketiga, boleh gunakan juga format flowchart. Biasa kan aliran, carta aliran tu. Cuba kalau pergi ke klinik kesihatan, ditampal ataupun di dinding klinik tu ada diletakkan flowchart, carta aliran. Contohnya klinik ibu dan anak.
Siapa-siapa yang dah ada anak, yang ada baby, yang biasa pergi klinik ibu dan anak, dia akan jumpa catat lahiran tu. Pertama kena jumpa nurse, kena buat nasihat daripada nurse, jururawat dan sebagainya. Dia adalah catat lahiran tu pun boleh guna. Ikut kesesuaian yang kita nak guna. Bila dah ada format kita nak gunakan, barulah kita sediakan SOP selengkapnya mengikut proses tadi, langkah tadi tu. Yang pertama kita nak buat tajuk dia apa, objektif kita dia apa dia, kita nak buat SOP untuk guru kan, untuk guru baru. So tajuk dia garis panduan mengajar bagi guru baru, contoh. So itulah dia sedikit sebanyak mengenai SOP yang mana saya harap dapatlah membantu tuan-tuan dan puan-puan, ustaz-ustazah, guru-guru untuk membina SOP dan jadikanlah SOP itu satu keperluan kepada pusat pengajian ataupun kepada diri anda untuk kegunaan akan datang. InsyaAllah dia sangat berguna, memudahkan kerja. Sangat memudahkan kerja tu.